alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa liman dakhala fi baitihi kiram ajma'in. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ftah alaina bi futuhil arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma warzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan salihah wa qalban khashi'ah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, all praises to Allah Subhanahu wa ta'ala for the ni'mah of Islam, iman and ihsan, for granting us his tawfiq, for us to be able to make tawbah today, for us to be able to meet today, for us to be able to remember Allah, for us to be able to make sujud to Allah, for us to be able to eat, for us to be able to drink, for us to be able to breathe. All of these are ni'mah from Allah Subhanahu wa ta'ala that we must always be grateful for. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. We thank Allah Subhanahu wa ta'ala for this opportunity to be able to be gathered in his remembrance, to be allowed to remember him, to be allowed to get closer to him, to be allowed to be able to get his bountiful blessings in our life. So we thank Allah Subhanahu wa ta'ala for this opportunity, so that Allah Subhanahu wa ta'ala will continue giving us this ni'mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Without this, without majlis ilm, without majlis zikir, without majlis lawat, without majlis Quran, what else that we want to do? We all know that this world is temporary. Dunia ni sementara. Why are we still bothered with dunia? Why are we still putting our time in dunia things? Why are we sacrificing our dunia for akhirah? Never ever sacrifice your akhirah for dunia things. Never ever sacrifice your akhirah because of your nafs. Never ever sacrifice your dunya because of your shahwah. Never ever sacrifice this dunya because the term friends. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Because eventually later, when you face Allah Subhanahu wa ta'ala, the one that will be responsible, the one that will be accountable, the one that will be answerable is you. And Allah asks, what are your sacrifice? What are your amal? What are your perjuangan that you have done as a youth, as a person, as a son, as a murid? What have you done to get Allah's pleasure? Seseorang mukmin ni, dia kalau tak ada ridha Allah dalam hidup dia, dia gelisah. Dia kalau rasa jauh daripada Allah, hari tu dia terlepas solat subuh di masjid, dia rasa gelisah. Ya Allah, apa dosa yang aku buat semalam sampai aku tak dapat solat subuh berjemaah? Kalau seseorang tu dia dah istiqamah dan baca Yasin setiap hari, setiap pagi, satu hari tu terlepas daripada melakukan amalan tersebut, dia akan reflect apa yang dia buat untuk mengenal pasti kesilapannya, kerana Allah putuskan itu istiqamah. Dia gelisah, dia rasa empty, dia rasa something is missing. So a mukmin always reflect whatever he or she has done, and a mukmin will always reflect their distance with Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam aku pergi masjid, kenapa hari ini aku tak pergi masjid? Kenapa hari ini aku pergi tempat lain selain masjid? Kenapa hari ini aku tak meluangkan masa, aku tak khususkan waktu aku untuk zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh?
Padahal aku sekarang tengah cuti, sebagai contoh. Kenapa Allah tak memanggilku untuk sujud di rumahnya? Dia question ini semua. Sebab tanda Allah sayang seseorang tu, dia akan menempatkan seseorang tu di tempat yang baik, di majlis yang baik, bersama orang-orang baik, di mana majlis itu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari itu kosong, tidak ada jemaahnya, tidak ada Qurannya, tidak ada zikirnya, tidak ada selawatnya, tidak ada bersama dengan orang soleh, maka dia gelisah. Dia rasa empty, dia rasa uneasy. Sebab sebelum ni, minggu lepas, 2 hari yang lepas, aku bersama orang-orang soleh. Aku bersama-sama orang yang mendekatkan diri aku dengan Allah, tapi kenapa hari ini aku jauh? Kenapa hari ini aku rasa disconnected? Sometimes we might be connected with these people, but at times we are just disconnected. Is that a test? Is that a trick? Is that a struggle? So you have to reflect. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Therefore, berusahalah untuk keluarkan diri kita daripada kehinaan. Apabila kita berada dalam kemaksiatan, apabila kita berada dalam sebuah dosa yang kita sedang start ni, dah lepas 1 minggu terbuat balik, lepas 2 minggu terbuat balik, lepas 3 minggu terbuat balik, lepas 3 hari terbuat balik, semalam taubat, hari ni buat lagi. Maka jangan putus asa, tetap berusaha, tetap tambahkan dengan amalan-amalan awak, tetap balaskan dengan tambahan amalan kamu. Semalam kamu taubat dan kamu menunaikan solat duha, for example, 2 rakaat, terbuat lagi dosa, terbuat itu tabiat buruk lagi, maka hari ini tambah 4 rakaat. That is how you counter. Semalam terjatuh kepada maksiat, hari ini punish yourself dengan puasa sunat. Hari ini punish yourself dengan baca Yasin 3 kali. That is the way out. Bukan nangis, bukan hanya menyesal, bukan hanya rasa is the end for me, bukan rasa tak ada harapan lagi, bukan rasa aku jauh pada Allah, bukan hanya dengan continuing the maksiat. Never ever say that I'm fated to do this maksiat, Ustaz. Dah takdir. Saya dah berusaha nak berubah, tapi masih jatuh lagi, Ustaz. Masih tergugat lagi iman saya. Masih terganggu, masih terkesan, masih teringat. Jadi berkata guru kami Ustaz Mukhtar, lintasan hati itu kalau yang buruk, cepat matikan. Just a thought in your heart. Itu khatir namanya. Just a thought in your heart, matikan. Istighfar, astaghfirullahaladzim. Keluar rumah, pergi cari orang saleh. Baca Yasin, matikan. Ya Allah, sesungguhnya aku punya nafsu sekarang sedang menyuruh aku melakukan kemaksiatan. Sesungguhnya nafsu tu benda yang sangat buruk. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu sangat mengajak kepada keburukan. Nafsu tu bawa kepada keburukan. Nafsu tu membawa kepada najis. Nafsu tu membawa kepada api. Nafsu tu membawa kepada buah zakum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tak ada nafsu yang akan mengajak awak kepada kebaikan. Tidak ada nafsu tu, dia sentiasa mengajak kepada keburukan kalau ia bersuara. Jadi nafsu tu boleh tenang. Nafsu tu bila tenang dia senyap. Dia tak suruh awak buat apa-apa. Kadang-kadang nafsu ni jahat. Mula-mula dia suruh awak buat yang halal. For example, hari tu nafsu awak nak makan chicken chop. Awak pun tak tahu ini awak betul nak makan ke daripada hawa nafsu awak. Tapi actually is from your nafs. Awak ikut. Lepas tu nafsu awak nak minum kok, kasih. Lepas tu nak tambah aiskrim, kasih. Lepas tu nak tambah ni, kasih. Tapi benda yang halal. Tapi dia bagi tahap-tahap dulu. Lepas tu dia suruh awak buat yang makruh. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu dia suruh awak buat yang haram. Itu trick of nafs. Ingat, nafsu tu hanya mengajak kepada keburukan. Kalau nafsu tu dah tenang, baru dia senyap.
Bila dah senyap, awak selamat, jiwa awak tenang, hidup awak aman, tenteram. Macam itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, apabila kita ingin melakukan kebaikan, jangan fikir walaupun sekali. Tetapi apabila berhadapan dengan maksiat dan dosa, berfikirlah beribu-ribu kali sebelum awak nak lakukan. Before you want to do a sin, a maksiat, a dosa, please rethink and reflect 1,000 times. But whenever there is a goodness in front of you, solat berjemaah, majlis ilmu, hadrah, maulid, zikir, jumpa orang saleh, never even think once, just do it. Fastabiqul khairat. Allah menyatakan, kejarkanlah kebaikan, kejar, lari. Macam kita main catching, nak catch kawan kita, kita lari kan. Siapa jalan nak catch kawan dia? Dia tak akan catch. Kawan dia pun tak nak main dengan dia. Tak fun lah. Tetapi Allah kata, fastabiqul khairat. Kejarkanlah kebaikan. Maksud awak kena usaha. Awak kena ada itu keinginan untuk dapat ridha Allah. Untuk dapat kasih sayang Allah. Untuk dapat pengampunan Allah. Untuk dapat cinta Allah. Apabila seorang hamba itu dah dapat sedikit daripada cintanya Allah, dia tak pandang nafsu dah. Syabab-syabab kalau dah dapat rasa cintanya Allah, dia dah tak pandang BGR. Dia tak pandang pornografi. Dia tak pandang masturbation. Dia tak pandang rokok. Dia tak pandang zina. Sebab bagi dia, kasih sayang Allah itulah segala-galanya. Lebih manis, lebih nikmat, lebih kekal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ingat, dunia ini sementara dan dunia inilah tempat untuk kita mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita masih jauh lagi. Selepas ini ada alam barzakh. Lepas tu ada hari kiamat. Lepas tu ada padang mahsyar. Lepas tu ada sirat mustaqim. Lepas tu ada haudi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting akhirat tu syurga. Apabila kita sebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirat tu kita nak syurga. Nak syurga. Jadi bila sebut akhirat tu, masukkan syurga. Sebab kita nak masuk neraka. Kita tak mampu untuk masuk neraka. Jangan tertipu. Kadang-kadang orang kata, tak apalah, sekurang-kurangnya saya ada iman, saya percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah lah. Akhirnya juga aku akan masuk syurga. Allahumma salli Muhammad. Itu penipuan. Jadi bagi dia dah beriman dengan ucapan tu dah cukup. Akhirnya akan enter paradise. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan tertipu. Kita tetap berusaha untuk dapat keampunan Allah, untuk dapat ridha Allah. Tanpa ridha Allah, kita akan sengsara. Jadi setiap kali kita ingin melakukan sesuatu, lihat perkara itu ada ridha Allah ke tidak. Jadi jikalau perkara itu mendatangkan ridhanya Allah, lakukan. Kalau perkara itu mendatangkan murkanya Allah, marahnya Allah, bencinya Allah, itu pilihan kamu. Pilihan Allah nak sayang kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pilihan Allah ingin kamu masuk syurga. Pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin kamu masuk syurga bersamanya. Seseorang sahabat ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabat, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu mahukan?" Maka sahabat ni pandai. Jawapannya simple. Beliau ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Bantulah aku dengan banyak sujud." Nak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ada usaha, harus ada buktinya. Jika benar, buktikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita dalam hadis ini, iaitu ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga, banyakkanlah sujud kita.
Bukan hanya solat 5 waktu kita. Qabliyah, ba'diyah, duha, witir, solat tahajud terutama. Jadi itulah kuncinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan lagi satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabatnya, aku sangat mencintai kalian. Aku sangat mencintai kalian, maka setiap kali lepas solat bacalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah sayang ni. Maka Rasulullah kasih amalan ni. Jadi apabila kita sayang kembali, kita selalu cakapkan, orang cakap I love you too. Betul tak? Oh ya. Betul kan? Allahumma salli Muhammad. Jadi kita nak cakap I love you too ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita amalkan itu zikir. Tanda cinta kita itu, cinta tak pernah dusta. Cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada penipuan. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dibalas dengan cinta yang menyelamatkan. Hati-hati dengan cinta yang menghancurkan. Cinta yang menghancurkan membawakan diri kamu kepada maksiat. Membuat diri kamu memikirkan tentang maksiat. Membuat kamu lupa pada Allah, membuat kamu lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat kamu lupa kepada guru-guru kamu. Itu cinta yang menghancurkan. Allahumma salli ala Muhammad. Maka berhati-hatilah dalam cinta ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, mari kita ke kitab insya-Allah. Izinkan saya untuk share screen supaya semua boleh manfaat insya-Allah. Baik, sekadar ulang kaji pada bulan yang lalu, iaitu tajuk yang berjudul Taubat a Million Times If You Have To. Kami dengan keberkatan guru-guru kami telah berkongsi satu doa daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, iaitu untuk bantu diri seseorang itu jauh daripada sifat munafik dan juga menjaga kemaluannya daripada maksiat. Jadi sekadar ulang kaji, dan bagi siapa yang tidak hadir pada bulan yang lalu, ini doanya, iaitu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik dan peliharakanlah kemaluanku daripada kejahatan seperti zina. Maka ini doa apabila kita beristinja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi setiap kali selepas kita dah qada hajat kita baca doa ini supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemeliharaan, penjagaan, supaya kita sentiasa dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa boleh screenshot kalau tidak dapat, insya-Allah. Baik, siapa nak baca? Oh, tak share. Kenapa? Share screen. Oh, wait. Okay. Macam dah lama tak pakai Zoom macam tak biasa. Baik. Ini doanya yang bulan yang lalu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Saya harap yang hadir bulan lalu telah mengamalkan, telah merasakan hasil doa tersebut. Jadi amalkanlah dengan keyakinan, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan, insya-Allah. Baik. Okay, siapa nak baca? Baca kat sini ya. Boleh baca. Ya. Orang boleh dengar tak? Kuat sikit. Example of patience. Test of poverty on the people of patience. At times, the seeker is put to test and the level hardship of poverty, neediness, and the narrowing of the channels of provision. Then, in such a situation, he should thank Allah and reflect
consider it as a great blessing. As life on earth is an adversary that Allah presents it towards his enemies, and he deflects it away from his prodigies, saints, or awliya. So let him, the seeker, thank and be grateful to Allah, the benevolent, for making him resemble and following the footsteps of his prophets, saints, and pious devoted righteous servants. Is he not the leader amongst the messengers and the best of creations, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, used to tie a stone to his stomach out of hunger? In some situation, 2 months and more would pass while no fire would be lit in his house, neither for cooking nor for any other purpose. He survived on dates and water. Once he had a guest and wanted to serve him something, so he sent a helper to his 9 houses to see if there are any food to be served. But none was found for him to serve his guests. On the day he died, his armor was still torn with a Jew for a measure of barley, which was on that day was all that there was to eat in his house. So, dear seeker, let your earnest desire for worldly life be just a piece of cloth to cover what should be covered, or right, of you, and just a bite of permissible halal food to allay your hunger only. Beware of the deadly poison of longing for the luxuries and pleasures of worldly life, that is to be alluding to the pleasures of its lower desires, and thus be envy of others who were content and enjoying the good life. Then remember that later they will be asked about the favors granted to them and to account for what they took and had enjoyed its lower pleasures. If only you knew the hardship they will have to endure, the bitterness they will have to swallow, the troubles and anxieties they will have to carry in their hearts and breasts, all of which come from pursuing the worldly life and devotion to it and guarding it carefully, then you will see clearly that these far outweigh the pleasures enjoyed. If indeed it can be said that those are really pleasures. It is enough for you to repel from living the worldly life and to live a life of abstentions and asceticism, zuhud, knowing that in a hadith Qudsi, Allah, the glorious said, وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً Baca translation. and were it not that all men might become of one equal way of life, He will provide for everyone that blasphemous against Allah, most gracious, silver roofs for their roofs, silver roofs for their houses, and silver pyramids on which to go up, and silver doors to their houses, and thrones of silver on which they could recline, and also adornments of gold. But all these were nothing but conveniences of their present life. The hereafter in the sight of my Lord, of thy Lord, is for the righteous. The Messenger of Allah, may Allah sallallahu alaihi wasallam said, the world is the prison of the believers and the garden of the disbelievers. Had it been worth the wing of a mosquito to Allah, He would never have allowed a disbeliever a sip of its water. And to know that since He, the glorious, created it, He has never looked at it. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Nabil Hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallam tasliman. Jazallahu wa nasina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud siran jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. At times, the seeker is put to test and endure hardship of poverty, neediness, and narrowing of the channels of provision. Seseorang murid kadang-kala akan diuji keikhlasannya, akan diuji kecekalannya, akan diuji kesabarannya.
Apabila seseorang itu diuji, itu tanda Allah sayang. Apabila manusia disayangi ataupun menyayangi, mereka memberikan perhatian. Tetapi apabila Allah yang menyayangi, Allah berikan ujian. Jangan buruk sangka dengan Allah. Allah nak naikkan derajat kita. Allah ingin kita merayu padanya. Allah ingin kita bergantung dengannya. Allah ingin kita menangis kepadanya apabila Allah uji. Allahumma salli ala Muhammad. Maka tak semua orang akan diuji oleh Allah. Kadang-kadang kita lihat orang tinggalkan solat, orang lakukan maksiat secara terang-terangan, tanpa rasa malu, dengan megah, dengan sombongnya. Tetapi hidup senang, banyak duit, ada kereta, banyak kawan, tapi jejak tak masjid. Kenal tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahu tak kelebihan surah Yasin? Tahu tak kelebihan bersama orang-orang soleh? Tahu tak apa tu ketenangan jiwa? Tahu tak apa rasa sujud pada Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan tertipu. Jangan merasakan Allah tu tak adil. Malahan kamu diberikan hadiah yang lebih besar, iaitu perkara-perkara yang boleh bantu kamu dalam keimanan kamu. Hadiah yang termahal yang Allah berikan kepada seseorang insan adalah iman. Ada lagi ke lebih baik daripada itu? Mungkin seseorang tu dia ada rumah 5 tingkat, 7 kereta, dia ada 300 pekerja. Masya Allah. Tapi tak ada iman. Allahumma salli ala Muhammad. Adakah dia mempunyai segalanya? Allahumma salli ala Muhammad. Maka kadang-kala apabila seseorang murid ini nak dekatkan diri pada Allah, Allah akan uji dia dengan kemiskinan, dengan kekurangan. Macam ini tak cukup, itu tak cukup. Adakah kita akan sedekah? Adakah kita akan sujud doa pada Allah dalam sujud kita? Adakah kita akan istighfar 1000 kali? Sebab guru kita pernah menyatakan kalau siapa yang melazimi istighfar, Allah akan bebaskan dia daripada kemiskinan, daripada kebingungan dan sebagainya. Maka apabila diuji, first thing ucapkan Alhamdulillah. Apabila orang marah kita, walaupun kita tak salah, cakap Alhamdulillah, terima kasih. Kalau orang maki kita pun, kita maki balik ke? Dia cakap Alhamdulillah, terima kasih. Orang buka aib kita, walaupun kita tak buka aib dia, dia cakap Alhamdulillah. Sebab itu semua ujian daripada Allah. Therefore, your reaction is a reflection the state of your heart. Seseorang tu apabila diuji, kalau hubungan dia sangat rapat dengan Allah, kalau dia manja dengan Allah, dia bermanja-manja dengan Allah, apabila diuji, dia tahu Allah nak naikkan derajat aku. Apabila dia difitnah, dia tahu Allah nak aku merayu padanya. Apabila dia diketepikan oleh manusia, dia tahu Allah nak aku meluangkan masa dengannya. Dia bukan cakap apa ni hidup aku. Aku nak belajar, aku nak dekatkan diri dengan agama, tapi ini jadi. Aku semalam baca Yasin sih. Semalam aku baca Maulid sih. Tapi kenapa hari ini hidup aku macam ini? Kenapa? Allah sedang uji kamu sebab Allah nak tengok adakah kamu akan continue dalam amal soleh itu. Adakah kamu akan istiqamah dalam amalan soleh itu? Ataupun kamu akan lepaskan? Ini nak lepaskan Allah. Kita nak lepaskan Allah. Kita nak lepaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak lepaskan Quran. Kita nak lepaskan bacaan ratib kita. Kita nak lepaskan bacaan zikir kita.
Sebab apabila kita dekatkan diri pada Allah, unwanted things happen. Allahumma salli ala Muhammad. Then you question Allah, then you go back to your previous self, then you go back to the maksiat. Will that help? Will that change? Will that change the state of your heart, or it will worsen your heart? Therefore, get out from that struggle with taqwa. Dengan syukur, dengan sabar. Awak tak mampu buat sendirian, maka cari teman-teman yang sama perjuangan dengan awak. At least awak ada kekuatan sikit. At least kalau awak rasa macam malas, dia pun push, tak apalah, kita sekejap je lah. Nanti awak thank that kind of friend yang push awak pergi majlis, yang push awak pergi majlis ilmu, yang push awak untuk solat berjemaah di masjid. Sebab Allah nak lihat siapa yang ikhlas. Kan Allah kata dengan iblis, engkau, wahai iblis, boleh sesatkan anak cucu Adam kecuali yang ikhlas. Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga Allah jadikan kita orang-orang yang ikhlas. Walau apa pun yang terjadi, kita tetap pegang teguh dengan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kami. Zikir yang diajarkan oleh guru-guru kami. Dia bukan cakap, Ustaz, saya dah amal ni sama je tak? Saya terjatuh pada dosa juga, Ustaz. Awak question dah amalan pula. Awak question the zikir pula. Awak blame semua orang awak, tapi awak tak reflect diri sendiri. Jadi how you react in every trial, in every test, is a reflection of your relationship with Allah, of your relationship with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila awak diuji, kalau ujian itu buat awak jauh daripada Allah, itu musibah. Tetapi jikalau ujian itu membawa awak dekat dengan Allah, ia menjadi hikmah. Jadi pilihlah hikmah. Ia lebih nikmat. Musibah makin banyak problem lagi. Ingat, jangan kembali kepada maksiat, kerana akan bertambah pasti masalah. Walau apa pun, wa'tasimu bihablillah. Wasiat guru agung pengesah Abah Anum, wa'tasimu bihablillah. Pegang teguh dengan talinya Allah. Jangan lepaskan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berada di dalam zaman yang di mana easily influence. Test sikit je Allah jentik ujian je dah give up. Semua stop. Solat stop. Puasa stop. Quran stop. Zikir stop. Sebab Allah uji sikit je. Syaitan kat tepi tepuk tangan, bagus. Apa gunanya kau bangun malam-malam untuk solat tapi akhirnya kau lepaskan juga. Allahumma salli. Jangan kasih syaitan menang. Jangan kasih syaitan ketawakan kita. Kita tetap berusaha walaupun seringkali jatuh. Apabila kita jatuh, bangkit. Sama juga macam orang track and field, hurdles. Dia lari, dia lompat. Dia lari, dia lompat. Dia jatuh, dia buat apa? Dia nangis kat bawah tu. Dia patah balik starting line ke? Dia bangun, dia continue sampai finishing line. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sama juga untuk kita. Sampai Allah panggil kita lah, kita usaha. Tapi Ustaz, sampai bila? Sampai bila saya nak kena dengar nafsu saya? Sampai bila saya nak kena lalui ini semua? Kenapa? Saya dah usaha, saya dah macam-macam sacrifice. Saya dah macam-macam doa. Saya dah macam-macam. Saya dah taubat 1,000,000 times, Ustaz. Maka taubat lagi sampai Allah terima. Kita makan sampai kenyang. Kita minum sampai hilang haus. Kita tidur sampai dah tak boleh tidur. Kita naik bas sampai destinasi. Kenapa?
Kita makan ubat sampai baik. Kenapa tak nak taubat sampai Allah terima? Maka taubat lagi, taubat lagi. Allah sangat sayang orang yang taubat. Walaupun kita kadang-kadang malas tu datang, walaupun ujian dia tetap bertambah, tetap taubat, tetap istighfar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Then in such a situation, he should thank Allah and in fact consider it as a great blessing. Dia syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah uji dia. Ni maqam yang lain ni. Ini maqam di mana dia merasakan ujian tu kasih sayangnya Allah. Dia tak akan buruk sangka, dia tak akan komplain. Tapi dia akan tambah amalan. Allahumma salli ala Muhammad. Adakah kita dah mampu untuk melakukan sedemikian? Jika iya, alhamdulillah. Jika belum, berusahalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. As life on earth is an adversary that Allah presents it towards his enemies, and he deflects it away from his awliya. Para wali-wali Allah, mereka palingkan diri mereka daripada dunia. Kalau boleh, mereka tidak ingin berinteraksi sangat dalam dunia. Mereka tidak pernah sesekali mempamerkan diri mereka, menzahirkan diri mereka. Amalan mereka rahsia antara mereka dengan Allah, antara mereka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak pandang dunia. Tetapi apabila mereka diberikan dunia, mereka tidak letakkan dalam hati mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka tidak kejar dunia, tetapi dunia yang kejar mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Dan apabila mereka diberikan dunia pun, mereka akan kongsi. Mereka akan beri. Mereka akan berikan segalanya kepada ummah. Seperti Sultanul Aulia As-Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasahu Sirah, apabila beliau keluar rumah, jubah beliau penuh dengan duit. Beliau tidak akan kembali kepada rumah sampailah 1 sen pun tak ada dalam jubah. Semuanya disedekahkan kepada masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi semuanya cukup. Semuanya ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk kita, walaupun kita tak mampu untuk melakukan sedemikian, sekurang-kurangnya action tu untuk bersedekah setiap hari berterusan istiqamah. Hatta 1 sen. It doesn't matter the value, at least. Untuk kita level, at least kita nampak tabung masjid, kita sedekah. At least apabila kita makan dekat 89.7, dekat Mr. Prata, dekat Mr. Teh Tarik, apabila orang datang jual tisu, kita keluarkanlah $1, $2. Kita tak cakap dalam hati kita, dia ni tak tahu kerja ke apa. Actually, dia scam. Ke ini, apa tu kalau ada LMLM, bukan. Apa tu panggil kalau dia suruh budak-budak jual, apa tu panggil? Syndicate. First thing dia kata, ini syndicate. Padahal orang tu betul-betul tak ada kemampuan, tak ada kesihatan untuk bekerja, tu sebab dia jual tisu. First ni kata ini syndicate. Allahumma salli ala Muhammad. Berikan je lah $1. Apa tu $1? Dia bukan minta kita $10,000 kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh apa yang terjadi tadi. Hari ini kakak saya punya birthday. Semoga dia jadi ibu yang salihah insya-Allah. Dia pinjam kereta saya sebab nak pergi zoo. Jadi saya pun sebagai adik, saya pun pinjamkanlah. Maka saya pun naik bas solat Zuhur kat Masjid Al-Kaf. The moment saya duduk aja kat bus stop, ada bus 65. Ya, bus 65, saya dah terlepas lah. Jadi ada satu apik. Ada satu apik turun dari bus tu, dia terus datang kat saya, dia cakap Cina. Saya tak faham. Saya tak faham apa dia cakap. Maksud, uncle, can you speak English?
Maka dia cakap dengan saya, got $2, I want to eat rice. Allahumma salli Muhammad. Saya syukur pada saat itu saya ada beg duit dalam saya punya kunci. Sejujurnya saya dah lama tak naik bas. Maka alhamdulillah Allah bukakan itu peluang. Apabila pertama kali setelah sekian lama saya naik bas, saya duduk je kat bus stop, satu atik keluar, got $2 nak want to eat rice. Masya Allah, tu tanda Allah sayang. Allah nak kita sedekah. Mungkin saya ni kurang sedekah tu sebab Allah hantar orang-orang macam gini untuk saya keluarkan. Dan dia minta $2. Allahumma salli ala Muhammad. Maka it's a good habit for us to have little change in ourselves. At times when we meet these kind of people, actually mungkin Allah gerakkan mereka to go to you. Maka itu peluang untuk kamu beri. Walaupun dia bukan orang Islam, tapi kamu bantu dia untuk makan tengah hari. Saya pun mungkin saya kasih dia $2, saya tak makan daripada tengah hari. Saya tak lapar sampai sekarang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, sometimes there is a way that Allah teaches us. How you react again. Bila orang macam ni datang, adakah awak akan buruk sangka? Adakah awak akan tengok Facebook? Is this the person that orang kata dia scam a lot of people? Don't waste time lah. Just give. Ingat, apabila nak buat kebaikan, jangan fikir walaupun sekali. Tapi of course, if it's a big value, you have to think about it lah. Tiba-tiba awak punya kawan secondary school, salam bro, aku tengah terdesak lah. Aku nak pinjam 3,000 boleh tak? Tak apa, Ustaz Rauf cakap, jangan fikir walaupun sekali. Bukan macam gitu. Dia nak bayar motor dia. Awak bayarkan motor dia buat apa? Bilang dia, problem dia, jangan ada motor, naik bas. Allahumma salli ala. Bila ada kemampuan, baru beli macam itu. Jadi itu penting sekali. Jadi itu salah satu contoh. So a good habit for us to have little change apabila kita di masjid, letak bismillah. Niat tu dalam sedekah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapaku. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk aku melawan nafsuku. Bismillah. Ya Allah, semalam aku terjatuh kepada dosa lagi, ya Allah, maafkan aku. Bismillah. Apatah lagi hari Jumaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan sesekali kamu rasakan kamu akan miskin dengan belanja kawan kamu makan dan minum, dengan bersedekah dan sebagainya. Jangan mengira Allah akan mengira dengan kita. Orang yang mengira dalam hidupnya, dia akan sengsara. Sebab Allah akan titipkan setiap perkara yang kamu lakukan kat dunia. Nak mengira sangat kan kat dunia. Tu rezeki Allah dah berikan. Nak mengira, maka Allah akan hisap dengan perkiraan yang sangat ketat. Seperti mana kamu jaga duit kamu tu. Allahumma salli ala Muhammad. Maka di mana ada peluang untuk bersedekah, untuk memberikan, silakan. Para ahli barzakh, orang-orang yang dah meninggalkan dunia ini, jikalau mereka diberikan peluang untuk kembali kepada dunia, apakah amalan mereka ingin lakukan? Sedekah. Kerana mereka lihat betapa besarnya ganjaran sedekah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bersedekahlah setiap hari, walaupun 10 sen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak boleh juga, Ustaz, senyumkan sedekah. Awak tengok tabung, awak senyum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu tak boleh pakai, Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz, ada perempuan cantik kat depan saya senyum pada dia. Smile is sunnah. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan rosakkan. Jangan kotorkan. Awak tahu apa yang betul, apa yang salah. Jaga ikhtilat. Seterusnya, so let him, the seeker, thank and be grateful to Allah, the benevolent, for making him resemble and following the footsteps of his prophets, awliya and pious, devoted, righteous servants. Maka setiap amalan yang awak boleh lakukan, awak dapat lakukan, syukur, supaya Allah teruskan. It is not the leader among the messengers. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. And the best of creations, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, used to tie a stone to his stomach out of hunger. In some situation, 2 months and more would pass while no fire would be lit in his house, neither for cooking nor for any other purpose.
he sallallahu alaihi wasallam survives on dates and water. Once he had a guest and wanted to serve him something, so he sent a helper to his 9 houses, but none was found for him to serve his guests. On the day he died, sallallahu alaihi wasallam, his armor was still pawned with a Jew for a measure of barley, which was on the day was all there was to eat in his house. So, dear seeker, let your earnest desire for worldly life be just a piece of cloth to cover what should be covered, aurat of you, and just a bite of permissible halal food to cater your hunger only. Therefore, as seekers of Allah's pleasure, therefore apa yang mencukupilah dalam keduniaan kita. Kita tak mengajarkan untuk ketepikan dunia secara total, bermaksud awak tak belajar, awak tak kerja, awak tak usaha, zikir aja, duduk dalam rumah dan sebagainya, tak keluar bekerja, tak berusaha. Bukan macam itu. Tetapi berusaha, tapi jangan keterlaluan. Macam itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini saya terdengar syarahan Ustaz almarhum Ustaz Jalaluddin mengenai kesederhanaan dalam sesuatu perkara. Beliau menyatakan kadang-kala orang-orang kaya ni, orang-orang yang so-called berjaya dalam dunia, tanya mereka kehilangan apa? Jawapan mereka adalah kehilangan ketenangan, waktu bersama keluarga dan sebagainya. Kerana mereka keterlaluan, mereka nak kerjakan sesuatu, mereka ketepikan segalanya. Jadi kita harus bijak untuk sederhana dalam semua perkara. Tetapi untuk kejar ridha Allah nak kena 100%. Kita boleh cakap, oh sederhana solat 3 waktu lah. Tak boleh. Solat tetap 5 waktu. 100%. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maksudnya adalah untuk keterlaluan dalam perkara dunia. Seseorang itu dia nak jaga fitness dia. Monday to Sunday, gym. Monday to Sunday lepas gym, swim. Monday to Sunday lepas gym, swim. Lepas tu, basketball. You're all out. Tapi solat 5 waktu tinggalkan. Waktu bersama ibu tinggalkan. Waktu bersama ayah tinggalkan. Waktu bersama adik-beradik tinggalkan. Awak nak kena pandai agih-agihkan waktu. Kadang-kadang untuk family, kadang-kadang untuk diri sendiri, kadang-kadang untuk teman-teman, sahabat yang dekatkan diri pada Allah dan sebagainya. Jadi let your earnest desire for worldly life be just a piece of cloth to cover what should be covered and just a bite of permissible halal. Jadi makan pun pastikan yang halal, alhamdulillah. Kita tidaklah sampai ke tahap nak makan yang tak halal. Kan? Banyak pilihan untuk yang halal. Kantin tu banyak makanan. Western stall halal. Malay nasi padang halal. Fishball noodle tak halal. Tapi itu favorite awak. Tak apalah. Fishball apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan macam itu. Mala. Saya suka makan pedas-pedas. Tapi mala tu tak halal. Tak apalah, Maggi je apa. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan macam itu. Tugas kita sebagai orang Islam pastikan yang halal. Full stop, simple. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan antara kesan apabila kita makan tu, ketara sangat dalam kita punya mujahadah tu nafs. Kalau kita makan sesuatu dan kita terjatuh kepada sebuah dosa, sebuah maksiat dan sebagainya, maka awak reflect apa awak makan mungkin itu makanan mungkin ada unsur subhat dan sebagainya. Jadi always reflect back whatever you eat, because apa yang kita makan akan juga determine ataupun influence the actions that we do.
apa kita makan dan minum. Jadi hati-hati. Para awliya Allah mereka sangat berhati-hati dengan makannya mereka. Seseorang guru saya, beliau pernah makan di sebuah kedai. Di sebuah kedai, maka pada hari itu dia terbangun lewat sedikit untuk tahajudnya. Maka dia beritahu bahawa dia tak nak makan lagi kat kedai itu. Sebab dia bangun lewat sedikit. Bukan tak bangun langsung subuh tapi bangun lewat sedikit daripada usual. Dia reflect balik, oh dia makan di kedai sekian. Okeylah, tak nak makan lagi. Begitu punya penjagaan orang-orang soleh dalam pemakanan mereka. Jadi untuk kita pastikan yang halal. Sebelum makan, jangan lupa baca doa. Tambahkan keberkatan. Dan jangan lupa baca doa lepas makan. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Jangan alhamdulillah. Baca doa yang penuh. Ganjaran yang paling minimal orang yang baca doa lepas makan, Allah ampunkan dosa. Makan kat McDonald pun Allah ampunkan dosa. Ya, sebab awak ingat Allah lepas awak makan. Sebab banyak orang lupa lepas dia makan. Cepat-cepat nak jalan. Allahumma salli alaihi. Okey, gerak ah. Jumpa besok bro. Jumpa. Okey, salam. Jalan. Alhamdulillah dia atau amanah wasaqana wa ja'alna muslimin tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita mesti adalah kat rumah buku-buku doa-doa dash zikir. Ambil balik daripada shelf tu, simple-simple doa tu hafal. Awak semua masih muda untuk menghafal. Kalau awak masih dalam teenage years awak, masih mudah untuk hafal Quran, masih mudah untuk hafal hadis, masih muda untuk hafal kalam-kalam para solihin. Hafallah. Sebab kalau awak dah 20 lebih, awak nak hafal punya hafal tak masuk-masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nasihat saya yang masih remaja, tutuplah zaman remaja awak dengan ketakwaan. Whatever you have done when you are 13, 14, 15, 16, 17, 18, whatever maksiat that you have done, minta ampun dengan Allah. Close it when you enter 20. Make sure you close it dengan in a state of taubat, supaya Allah kasih awak ridha Allah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Habis Ustaz yang dah 20, 21 tak ada harapan ke? Masih ada harapan. Tapi yang lebih khusus ni, sebab umur 14, 15, 16, 17 inilah nafsu paling kuat. Kalau seseorang remaja tu tak ada bimbingan guru dengan betul, dengan benar, tak ada pengawasan, dia akan jatuh kepada maksiat, hatta kepada zina, na'udzubillah min zalik, kepada sentuhan. Dan pada waktu itu dia tak rasa apa-apa, tak dosa, normal lah, sebab ditutup. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tutuplah. Siapa yang especially dah 19 ni, 18, tutuplah teenagehood kamu dengan takwa, dengan istighfar pada Allah, dengan taubah, dengan betul, dengan amalan soleh. Itulah harapan kamu sekarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kamu telah melakukan kesilapan untuk menuruti hawa nafsu dan syahwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan paling penting, jangan sesekali putus asa dengan Allah. Jangan rasa aku dah buat ni, Allah kabulkan ke? Allah pasti ampunkan kalau kamu ikhlas. Ya. Baik, lagi sedikit. Beware, this is my last slide insya-Allah. Beware of the deadly poison, racun of longing for the luxuries. Awak nak, especially seseorang syabab, dia dah rasa kemanisan maksiat. Dia nak balik. Dia nak lagi kata-kata manis tu. Dia nak lagi try. Dia nak lagi rasa tu excitement. Allahumma salli Muhammad. Orang yang dah dapat kasih sayang Allah, tak pandang tu semua. Dia tak kejarkan tu semua. Dia tak akan affected. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. And pleasures of the worldly life, that is to be alluding to the pleasures of its lower desires,
and thus be envy of others who were conferred and enjoying the good life. Pada awak, dia having a good life, happening dia punya youth age. Ada orang belajar sama-sama, balik sekolah boleh pimpin tangan sama-sama, ada someone to talk to. Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang bangunkan tahajud. Salam, awak jangan bangun tahajud. Dia jealous. Dia rasa left out. Tapi kalau orang yang dah tahu kasih sayang Allah, dia kata, ya Allah, ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Moga-moga dia diberikan taufik dan hidayah untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tahu itu racun yang menghancurkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Therefore beware. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kata beware. Berhati-hatilah of the deadly poison of longing for the luxuries and pleasure of the worldly life. Awak nampak dia ada dunia, awak nak seperti dia. Allahumma salli ala Muhammad. Tukar itu nak kepada orang yang dah sampai pada Allah. Orang tu jauh daripada maksiat. Orang tu dekat dengan orang soleh. Orang tu sentiasa kat masjid. Orang tu sentiasa dalam kebaikan. Awak kena jealous dengan orang seperti itu. Supaya awak nak jadi seperti mereka. Awak tengok Masya Allah, Habib Umar bin Hafiz, dakwahnya, jemaahnya, mujahadahnya, kata-katanya. Subhanallah. Kalau kita dapat jadi 1% pun Masya Allah. Kat Singapura, Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita gunakan kita punya keinginan tu untuk capai kejayaan di sisi Allah. Letakkanlah ketakwaan itu sebagai kayu ukur dalam kejayaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat, nanti at the end of the day, apa yang ibu bapa kita inginkan? Kita masuk syurga. Kita selamat dekat akhirat. Maka bantulah mereka dengan penjagaan kamu untuk berada dalam keridaan Allah. Jadilah penyebab kamu akan membawa ibu bapa kamu kepada syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah baru good life. Dunia ini darul amal, tempat beramal. Akhirat tu darul jaza, tempatnya balasan. Sudah tentu kita nak dibalas dengan baik kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak dibalas dengan syurga, sudah tentu. Kita dah sacrifice our youth age. Kita dah sacrifice kita punya time untuk attend majlis-majlis ilmu. Nanti akan dapat hasilnya. Ketahuilah perkara yang kamu tidak dapat lakukan di dunia kerana takut pada Allah, pasti kamu boleh lakukan nanti ke akhirat. Akhirat dah tak payah solat lagi. Akhirat dah tak payah puasa lagi. Akhirat dah tak payah zikir lagi. Akhirat awak akan jumpa sahabat-sahabat yang attend kelas sama-sama. Awak akan cakap, dulu kita pergi majlis ni Dulu kita pergi makam Habib Nur Maulid ni. Habis kita sama-sama diri kat tepi, salam Habib Jindan, salam Habib Umar, salam Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Best kan that time? Jom kita jumpa Habib Ali sekarang. Jumpa. Jom kita jumpa, tak pernah jumpa Habib Soleh Tanggul Al-Hamid. Jom kita pergi, jumpa. Sebab dah masuk sama tempat. Kita selalu dengar cerita-cerita para awliya Allah, para habaib yang terdahulu. Nampak gambar je, dengar kisah je. Nanti kat syurga kita boleh jumpa real life. Masya Allah. Wajah Habib Nur Al-Habsyi. Kalau kita masuk syurga, kita ziarah makam dia tapi tak tahu wajahnya, gambarnya dan sebagainya. Kat syurga boleh jumpa. Tetapi wajah yang paling indah siapa yang kita nak jumpa? Itulah motivasi kita untuk ketepikan dunia, untuk lawan hawa nafsu kita. Sebab kita nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi never ever korbankan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kat syurga kerana dunia ini. Kalau malas tu datang, alamak untuknya, nak jumpa Rasulullah, bangkit. Dosa tu datang,
Macam mana ni? Fikir 1 kali, fikir 2 kali, fikir 3 kali. Aku nak jumpa Rasulullah kan, sallallahu alaihi wasallam. Tutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam itulah. Sampai bila? Sampai Allah panggil. Sampai awak dah ada kekuatan. Sampai awak dah ada kekuatan, whenever it comes, deflect. Therefore, your reaction is a crucial part in every test. So a mukmin will say Alhamdulillah first, and then usaha to overcome it. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. And once again I say, never ever give up in Allah's rahmah, in Allah's forgiveness. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ingin saya tutup dengan sesuatu refleksi, sebab hari ini adalah your reaction is a reflection. Jadi saya ingin tanya beberapa soalan. Jadi some my students dah tahu ni lah, saya dah berkongsi. Ni saya tengah driving, saya dapatlah ilham sedikit. Jadi saya terfikir-fikir satu hari sedang memandu. Besi tu keras, besi tu kuat tak? Besi tu kuat. Tetapi sekuat-kuat besi, sekuat-kuat besi tu boleh dicairkan oleh api. Api itu kuat tak? Dia boleh bakarkan sesuatu. Bakarkan rumah. Tetapi sekuat-kuat api itu, dia boleh dipadamkan oleh air. Air itu kuat tak? Sekarang apa jadi dekat Malaysia? Moga-moga Allah selamatkan mereka. Ada banjir. Air itu kuat. Dia boleh hancurkan rumah. Tetapi sekuat-kuat air, boleh diresap, diabsorb oleh awan. Awan tu kuat tak kat langit? Tinggi tak? Boleh jadi besar tak? Kadang-kadang kita keluar lepas asar sangkis. Bila nampak awan-awan-awan. Wow. Selfie. Ambil gambar. Letak timing. Masya Allah. Salam asar. Awan tu kuat. Besar. Masya Allah. Tapi sekuat-kuat awan tu boleh ditolak oleh angin. Angin tu kuat tak Al-Kif? Tak nampak tapi boleh rasa. Ribut taufan dan sebagainya. Tetapi sekuat-kuat angin boleh ditahan oleh gunung. Gunung yang besar. Kalau ada angin, dia gerak tak? Tak gerak. Gunung tu kuat tak? Hebat tak? Mount Everest, Mount Fuji, Bukit Timah, besar, kuat. Tetapi sekuat-kuat gunung, dia boleh didaki dan diatasi oleh manusia. Manusia tu kuat tak? Kuat kalau dia pergi gym, kalau dapat menahan marahnya, kalau dia dapat lawan hawa nafsunya, dia kuat. Manusia tu kuat fizikal. Tetapi sekuat-kuat manusia, dia boleh dihinakan oleh nafsu. Nafsu tu kuat tak? Kuat. Kadang-kadang kita tak dikontrol. Oh dah ikat tangan boleh gerak juga. Ya Allah. Oh dah sepak diri awak pun, nafsu tu ajak juga. Allahumma salli Muhammad. Awak nak tidur pun tak boleh tidur. Allahumma salli Muhammad. Oh dah istighfar pun tak. Sekuat-kuat manusia boleh dihinakan oleh nafsu. Nafsu tu kuat tak? Kuat. Tetapi sekuat-kuat nafsu boleh dikalahkan dengan iman. Iman tu kuat tak? Kuat. Tetapi sekuat-kuat iman harus dijaga oleh takwa. Takwa tu melaksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Takwa tu kuat tak? Kuat, dia boleh jaga iman. Sekuat-kuat takwa, ia diberikan oleh Allah. Allah tu kuat tak? Kuat. Paling kuat. Sekuat-kuat Allah, tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Itu sebab dalam solat kita ucapkan Allahu Akbar. Jadi bersamalah Allah supaya awak dapat kalahkan besi.
kalahkan api, kalahkan air, kalahkan awan, kalahkan gunung, kalahkan manusia, kalahkan nafsu, kalahkan apabila awak dapat bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila awak bersama Allah, itulah kekuatan, itulah kemuliaan, itulah penjagaan. Apabila gerakkan awak semua, awak ingat Allah. Jadi solat kita, the first thing kita ucapkan apabila kita nak solat, Allahu Akbar. Hayati dalam solat kita. Kalau solat kita benar-benar kita hayati, memahami, dia dapat memberikan kesan dan impact yang mendalam dalam hidup kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan itu, waktu tidak mengizinkan untuk kami teruskan, kami mengakhiri majlis ini dengan selawat Bani Hashim insya-Allah. Allahumma salli ala nabiyil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada soalan silakan, boleh. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz, saya ada 2 soalan. Maaf Ustaz, saya keliru untuk dekatkan diri dengan guru-guru kerana Allah. Apakah yang harus seseorang murid itu lakukan? Baik, soalan yang pertama, awak keliru apabila awak nak dekatkan diri dengan Allah. Adakah ia bermaksud awak dekatkan diri dengan guru? Maka apabila awak ingin mendekatkan diri dengan Allah, apa caranya? Ialah untuk menghadiri majlis ilmu, untuk awak menghadiri majlis zikir, untuk awak mendapat bimbingan. Maka itu adalah cara untuk awak dekat diri dengan Allah. Awak nak kena bersama-sama orang yang dekat dengan Allah. Jadi mereka boleh menasihati awak tergantung situasi awak. Okey. Jadi seseorang murid itu harus berusaha. Sudah tentu. Okey, seterusnya, adakah keikhlasan niat lalu berserah tawakal kepada Allah atau bagaimana? Naam, awak ikhlaskan hati awak, Allah akan jumpakan orang-orang yang tertentu dalam kehidupan awak untuk bantu awak untuk dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Ustaz terangkan mengenai cium tangan guru seperti cium Al-Quran? Baik. Kedua-duanya ada keberkatannya. Siapa yang letak berkat tu Allah. Seperti kita cium tangan ibu bapa kita. Kita cium tangan ibu bapa kita, ada keberkatannya. Jadi apabila kita cium tangan guru kita pun ada berkatnya. Apabila kita cium Al-Quran lepas baca Al-Quran adalah berkat dan juga ihtiram, penghormatan. Apabila seseorang murid menjaga adab terhadap Al-Quran, terhadap gurunya, itu adalah sesuatu yang baik. Tiap adab yang beliau jaga akan terbuka 1000 kebaikan. Macam itu. Apabila seseorang murid tu betul-betul jaga adab. Tetapi hati-hati apabila dia kurang adab, dia buruk sangka dan sebagainya, takut-takut 1000 pintu tu tutup satu kali gitu. Jadi hati-hati apabila nak su'ul adab, apabila buruk sangka, apabila nak mengata, apabila nak marah, apabila nak rasa tak selesa dan sebagainya. Guru tu boleh rasa. Boleh rasa. Kenapa murid aku hari ini macam gini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi terima kasih Irfan Husin dia letakkan doa lepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin.
Okey, bila kuatkan iman, mula hilang kawan-kawan. Naam. Dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siap sedia untuk hilangkan kawan. Selain kecuali kelakuan awak tu nak bersama-sama untuk dapat ridha Allah, maka mereka akan tetap bersama awak. Itulah keikhlasan dalam perjuangan. Itulah kesetiaan yang benar. Kesetiaan kerana Allah, kerana awak nak sama-sama jauh daripada maksiat, jauh daripada dosa. Maka yang tetap nak lakukan dosa tu, awak terpaksa tinggalkan. Siapa yang awak bergaul walaupun sesaat, plays a crucial part in your life. Allahumma salli ala Muhammad. Awak tak boleh cakap, saya boleh kontrol, saya kuat. Tapi awak seorang je kat situ jaga solat, lagi 11 orang tak jaga. Macam mana? Jadi, kita pernah sebutkan kan, mengenai nak memilih kawan ni sangat-sangat penting. Baik, is a seeker's discipline from his journey to see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam face. How do we get habit of discipline? It's how much you want it and how much realization that you have in yourself. When you realize that this world is short, when you realize that I might live for another 30 years only, what have I sacrificed compared to what have I done in terms of maksiat? How am I able to enter paradise ni? Amal aku sikit, ilmu aku sikit. There's no way that you can feel that you have everything, you have practiced everything. Ya Allah. Seseorang murid itu sentiasa belajar pagi, memperbaiki diri dan sebagainya. So, you need to know where is your objective. What is your objective? Then you will be able to get that discipline. Then you will strive. You will know what is hayya 'alal falah. When you dengar azan, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allah panggil kejayaan, solat. Maka itulah disiplin. Kalau awak pernah pergi umrah, orang tengah tawaf, the moment Allahu Akbar, semua orang saf. Itu disiplin. Bila Allah panggil, straight away, formation. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. That happened to me bila saya pernah pergi umrah satu kali. My first ever tawaf umrah, tengah nak waktu zuhur. Dah buat 3 tawaf agaknya, tiba-tiba azan. Dan tiba-tiba semua orang buat formation untuk buat saf. Subhanallah. I was like, wow. No one give instruction. It was just by an azan. Subhanallah. That is discipline. You want to know what is discipline? You don't have to read 8 keys to success to getting discipline. That you get a book from MPH or popular bookstore. Go to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will teach you what is discipline. Allahumma salli ala Muhammad. You don't have to go for a seminar 3 days 2 nights workshop in attaining discipline. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, your discipline is taking care of your 5 daily prayers. Itu disiplin. Solat awal waktu, itu disiplin. Baca doa sebelum dan lepas, disiplin. Masuk toilet dengan kaki kiri, keluar kaki kanan, disiplin. Sebelum tidur, baca doa, disiplin. Bangun tidur, baca doa, disiplin. Buka baju, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, disiplin. Apa lagi? So, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the most discipline. Okay, last question. InsyaAllah, last question. Boleh Assalamualaikum Ustaz Rauf. Waalaikumsalam. How do you tell Allah if Allah is loving you or ignoring you? Okay, how do you tell that Allah is loving you? Is where Allah puts you. If Allah puts you with good people at good places, there is a sign that Allah loves you. But if Allah doesn't put you at that places, but you fall into a sin and you realize your mistake, awak sedar ini dosa, awak sedar awak harus buat sesuatu untuk keluarkan diri awak daripada dosa tersebut, itu pun tanda Allah is loving you. Don't say that I'm fated to be in this dosa. Don't say that Allah hit me, that's why Allah put me in this situation, in this sin. Jadi in whatever state that you are in, it is a test, and always tell yourself that I need to have
good assumptions to Allah, and therefore everything will be good. Baik sangka dengan Allah, semua akan jadi baik. Cuba tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah kita akan jumpa tahun hadapan Januari 2022. Masya-Allah, we are ending this year. Insya-Allah kita end it right, with taqwa, with iman. InsyaAllah, with having good intentions, so that Allah always love us and we are always under His rida, dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.